Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syarrul umuri muhdatsatuha, kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Saya Tulang Besi. Saya tertarik, saya nak menggunakan peluang ini untuk memberi pandangan saya terhadap satu perbahasan antara Ustaz Engku Ahmad Fadil dengan Ustaz Muhib, iaitu berkaitan dengan apakah pendirian sebenar Imam Nawawi berkaitan definisi bid'ah, ya. Okey. Videonya boleh didapat di sini. Tengok, lihat cursor saya, ya. Facebook.com watch, ya. Jadi copy paste saja link ni dan kita akan dapat video ni. Jadi dari video saya ambil keratan, ya, keratan video tu. Jadi sebelum tu Ustaz Muhyiddin ni dah membaca satu keratan daripada kitab Syarah Sahih Muslim berkenaan dengan bid'ah. Nanti saya akan tunjukkan. Kemudian dijawab oleh Ustaz Engku Ahmad Fadil, ya. Kita dengar, kita sama-sama dengar. Right. Jadi kata-kata Imam Nawawi itu adalah syarah kepada hadis ini, hadis daripada Sahih Muslim, dalam bab takhfif as-salat wal khutbah, bab memendekkan solat dan khutbah Jumaat, dalam kitab Al-Jum'ah, ya. Hadisnya kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila khatabah, panjanglah hadis dia panjang, tapi bahagian yang dirujuk ini adalah bahagian ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khairul huda huda Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Maksud dia syarrul umuri muhdatsatuha, iaitu sejahat amalan atau tindakan adalah mengadakan benda-benda baru dalam agama. Sebab tu ada sini. Wa kullu bid'atin dhalalah. Maksud dia, bila orang yang mengadakan perkara baru dalam agama ni adalah mengadakan bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah tu adalah dhalalah, sesat, itu maksud bahagian ni je. Jadi mari kita lihat. Jadi isunya sekarang adalah Ustaz Muhib merujuk pada perkataan ghalib yang mengatakan semua bid'ah adalah sesat. Sebab mengikut bahasa Arab, ghalib tu maknanya dah hampir-hampir lah, hampir-hampir semua. Jadi boleh kita kata ghalib tu semua jugalah. Tapi Ustaz Ahmad Fadil kata, dia tak setuju. Dia katakan masuk ghalib di sini bukan semua, tapi sebahagian besar saja, kan? Jadi siapakah yang benar, kan? Okey. Mari kita lihat kalam Imam Nawawi itu. Ni saya ambil terus je kitab dia, lihat ke yang saya garis kuning ni. Qauluhu
kullu bid'atin dhalalah hadza 'am makhsus wal murad qalibul bid'ah, kan? Qalibul bid'ah. So maksud dia sabda Nabi SAW, kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah adalah sesat. Lepas tu hadza 'am makhsus, dia adalah kata-kata am yang ada pengkhususan. Wal murad ghalib bid'ah, dan yang dimasukkan itu merangkumi majoritas bid'ah. Hampir-hampir semua bid'ah lah, majoritas tu maksud dia. Maksud dia, jadi dalam ayat ni yang jadi perbezaan tu. Ghalib di sini, lihat kisah saya ghalib di sini kalau mengikut Ustaz Muhib, iaitu seorang yang dilahirkan dalam bahasa Arab. Bila sebut ghalib, di mana dah ada hampir-hampir sangat dengan semua, dan boleh katakan semualah. Tapi Ustaz Engku Ahmad Fadil ni dia kata tak, bukan semua. Dia kata ada yang bid'ah yang baik, ada bid'ah yang tak baik. Jadi kena lihat, kena tonton video tu sepenuhnya. Sebab penerangan Ustaz Engku Ahmad Fadil ni panjang. Dia ada bagi contoh dalam bab salam, lepas tu dia ada rujuk kitab Imam Nawawi yang lain berkenaan dengan definisi bid'ah, kan? Sebab kalau lihat kisah saya ni, Imam Nawawi sebut al-bid'ah khamsa aqsam. Bid'ah ni ada 5 aqsam, maknanya bahagian jenis, wajibah, mandubah, wajib. Ada yang wajib, ada yang makruh, ada yang mandubah, ada yang haram, atau ada yang harus, kan? Jadi mandubahnya sunat. Ni nampak ada 5: wajibah, mandubah, sunat, muharramah yang diharapkan, makrumah yang makruh, dan mubahah yang ni harus. Okey. Jadi Imam Nawawi ini merujuk dalam, dan yang Ustaz Engku Ahmad Fadil pun dia ada sebut, Imam Nawawi dalam kitab lain, Imam Nawawi merujuk pembagian 5 bid'ah ini merujuk kepada Syekh Izzuddin bin Abdul Salam. Syekh Izzuddin yang membahagikan kepada 5 bid'ah, bid'ah kepada 5 jenis aqsam ni. Syekh Izzuddin bin Abdul Salam. Dan tapi saya nak beritahu, Syekh Syaitibi dalam kitab Al-Iqtisam, dia menyanggah pembahagian bid'ah kepada 5. Sebab dia kata dia kena balik pada matan hadis kullu bid'atin dhalalah. Maknanya dia tidak ada bid'ah yang baik, semua bid'ah jahat. Jadi tak boleh bila kita kata ada bid'ah wajibah, maksudnya kita kata ada benda jahat yang wajib dilakukan. Ada benda mandubah yang sunat, tapi ada benda, kalau kita kata ada bid'ah mandubah, bid'ah yang sunat, maka kita kata benda bid'ah tu jijik, bid'ah tu kotor. Jadi kita kata ada benda kotor yang sunat dilakukan. Jadi mengikut Syekh Asy-Syaitibi, dia tak bersetuju dengan pembahagian 5 ni. Malahan dia kata yang dimasukkan dengan bid'ah di sini ialah masalih mursalah, atau istihsan. Dia bukan bid'ah, dia masalih mursalah. Itu perkara-perkara yang di luar agama tapi berkaitan dengan agama. Maknanya contohnya bawa kereta. Hukum bawa kereta ni harus, sebab semua orang bawa kereta. Orang Islam bawa kereta, orang kafir bawa kereta, orang munafik bawa kereta, orang fasik bawa kereta, semua orang bawa kereta. Jadi hukum dia harus. Tapi bila kita gunakan bawa kereta untuk pergi masjid, jadi bawa kereta tu jadi ibadah, dapat pahala. Tapi hukum bawa kereta tu asalnya ialah harus. Dia berbeza dengan solat. Solat orang kafir tak buat, orang fasik tak buat. Orang kafir lah, dia tak buat solat. Solat ni untuk orang Islam je. Betul? Jadi hukum solat ialah sunat ataupun wajib, dapat pahala. Hukum asal dia sebab hanya orang Islam buat. Orang bukan Islam, dia tak buat solat sebab itu bukan untuk dia. Jadi yang perkara-perkara seperti solat, puasa,
doa ni semua, ini terletak bawah bidang agama. Maka untuk untuk kata satu tu solat tu ibadah ke tidak, mesti ada nas, mesti datang dari Nabi, mesti Nabi yang cakap. Ya. Seperti contoh je lah, pasal hanya Nabi aja yang tahu hal-hal berkaitan dengan ghaibiyat. Sebagai contoh, waktu Nabi naik ke Mi'raj, dia jumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, bila kamu baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, maka akan ditanam pokok-pokok dalam syurga untuk kamu. Kata Nabi Ibrahim tunjuk pada Nabi Muhammad, bila baca ni nanti akan ada pokok dalam syurga. Jadi perkara macam tu kita tak tahu, kita tak boleh tahu, sebab yang tu adalah ghaibiyat. Hanya Nabi SAW saja yang tahu. Maka hanya bila kita nak buat sesuatu ibadah, mesti ada rujukan daripada Nabi SAW. Sebab kita takkan tahu mana ibadah yang mendatangkan syurga kepada kita, mendatangkan pokok dalam syurga. Misalnya Sayyidina Bilal, lepas dia ambil wuduk, dia akan sembahyang 2 rakaat. Nabi SAW dengar tapak kaki Bilal dalam syurga. Jadi perkara-perkara macam tu kita tak tahu, kecuali Nabi tunjuk. Tapi kalau bawa kereta, kita pasang mic, kita tulis dalam buku nota, banyak benda duniawi ni kita boleh tahu. Kita boleh tahu sendiri, kita boleh buat sendiri. Dan kita tak perlu wahyu daripada Allah untuk tahu buat benda-benda ni. Jadi balik pada pembagian bid'ah syaitan. Itu panjang lah, nanti kita bincang. Yang tu kita boleh buat satu topik lain. Jadi rujukan saya ni kitab Syarah Sahih Muslim. Tengok kesal saya, rujukan kitab Syarah Sahih Muslim halaman 566, terbitan Baitul Iftiqah Dauliyah Jordan. Kitab ni bagus sebab senang nak rujuk perpecahan. Saya sukalah format ni, cukup cantik. Okey, apa dia contoh bid'ah? Okey, tadi Imam Nawawi dah katakan am makhsus. Maknanya dia am ni, kullu ni maknanya dia am, tapi Imam Nawawi kata kullu bid'atin dhalalah, maknanya bukan semua, ada bid'ah yang tidak sesat. Sebab kullu di sini adalah am makhsus, am yang dikhususkan. Jadi apakah contoh perkara-perkara yang tidak dianggap bid'ah? Ini bukan sesat, bid'ah mengikut Imam Nawawi. Jadi kita ambil paragraf yang sama, habis kita tunjuk. Kita pergi kepada ujung paragraf, iaitu Imam Nawawi mengambil contoh, membawa contoh apakah bid'ah yang dikatakan tidak sesat tu. Bid'ah yang tidak termasuk dalam kullu tadi semua. Jadi kata wa kaza ma'ashbahu min al-ahadis al-waridah. Maksudnya dan begitu juga apa yang menyerupainya dari hadis-hadis yang datang. Ini bahagian ni Imam Nawawi merujuk pada 5 tadilah, yang pecahan 5 tu contoh-contohnya. Jadi Imam Nawawi kata dia dah nampak setiap satu kategori ni ada hadis-hadis dia yang menyokong. Itu maksud dia. Kemudian dia sama wa yu'idu ma qulnahu qaulul Umar Khattab fi tarawih ni'mah bid'ah ni'matul bid'ah hadhihi, kan? Dia ada tambah lagi sebenarnya hadhihi, so maksud dia. Dan yang apa yang kami sebutkan itu disokong oleh kata Sayyidina Umar yang mengatakan solat tarawih itu adalah nikmatul bid'ah, kan? Ini adalah nikmat al-bid'ah, itu perkara baru. Okey. Jadi kata-kata Sayyidina Umar Ibn Khattab dalam tarawih ni, Sayyidina Umar kata nikmatul bid'ah hazihi. Bila orang tanya dia, kan, sebab pada zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, awal Sayyidina Umar,
bila tarawih, orang akan datang ke masjid ramai-ramai, tapi semua akan sembahyang sendiri. Jadi masjid Nabi ke masjid dua kiblat di Madinah tu, Masjidil Haram, penuh dengan orang datang. Lepas orang datang sembahyang isyak jemaah kan, tapi lepas sembahyang isyak tu diorang tak balik, dia duduk ramai-ramai tapi masing-masing sembahyang tarawih, tapi sembahyang sendiri-sendiri. Jadi zaman Sayyidina Abu Bakar pun orang buat macam tu, tapi Sayyidina Abu Bakar tak cakap apa, Sayyidina Abu Bakar diam. Tapi bila zaman Sayyidina Umar tengok, dia kata daripada kita sembahyang sendiri, marilah kita sembahyang jemaah tarawih ni. Jadi Sayyidina Umar arahkan sahabat-sahabat sembahyang tarawih berjemaah. Sebab tu kita sembahyang tarawih jemaah tiap-tiap bulan Ramadan. Sebab yang hasil daripada arahan Sayyidina Umar tu sampai sekarang, sampai tahun lepas lah kan. Tahun lepas tak lah, sebab kita di Malaysia tak boleh pergi masjid, tapi kita buat kat rumah kan. Tapi kita sembahyang jemaah tarawih kan. Jadi penyokong bid'ah ni, penyokong orang yang menyokong kononnya ada bid'atun hasanah atau bid'ah baik, dia banyak menggunakan contoh ni. Tapi betul ke contoh ni boleh digunakan? Sebab solat tarawih berjemaah ni adalah sunnah, kerana baginda Nabi SAW dalam hadis Sahih Bukhari telah berbuat begitu, iaitu pada 3 hari. Selama 3 hari Nabi keluar pergi ke masjid dan sembahyang tarawih berjemaah pada bulan Ramadan. Tapi pada hari keempat Nabi tak keluar, Nabi balik rumah, Nabi duduk rumah. Jadi bila ditanya kepada Nabi SAW, Nabi kata, aku tak mau kalau aku terus menerus buat begitu, berjemaah di masjid tolak tarawih, maka nanti akan jatuh hukum sembahyang tarawih jemaah di masjid tu wajib. Jadi untuk mengelakkan itu, maka Nabi SAW hanya buat 3 hari saja. 3 hari tu untuk semua Ramadan yang bersama Nabi, hanya 3 hari tu saja Nabi buat. Okay. Jadi oleh kerana Nabi dah buat, berapa banyak kali kita sebut ianya bid'ah pun dia tetap sunnah. Sebab Nabi dah buat. Kalau Nabi buat, apa saja Nabi buat, apa saja ibadah yang Nabi buat, itu adalah sunnah. Lebih-lebih lagi disahihkan dalam Sahih Bukhari kan. Dalam Sahih Bukhari, maknanya sah Nabi SAW sembahyang tarawih berjemaah, walaupun lepas tu Nabi berhentikan. Jadi selepas Nabi berhentikan tu, jadi tak ada lagi sembahyang tarawih jemaah lah, sebab Nabi berhentikan tujuan untuk mengelakkan tarawih berjemaah tu dihukum sebagai wajib. Berbeza dengan sembahyang jemaah yang lain. Nabi berhenti, Nabi berhenti sembahyang hanya 3 hari, lepas tu stop. Kemudian datang zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar teruskan apa yang Nabi buat. Jadi tak ada sembahyang jemaah. Di awal pemerintahan Sayyidina Umar pun macam tu juga. Hanya di pertengahan pemerintahan Sayyidina Umar tu barulah terdetik hati Sayyidina Umar untuk menghidupkan balik sunnah yang telah berhenti. Bukan Sayyidina Umar mengadakan bid'ah yang baru, ibadah yang baru. Sayyidina Umar hanya nak menghidupkan balik sunnah yang dimulai oleh yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Yang dimasukkan dengan bid'ah ni ialah benda baru yang sebelum Sayyidina Umar ini tidak dilakukan oleh para sahabat. Yang ini hanya bid'ah dari segi bahasa. Jadi kesimpulannya ialah yang dimaksudkan dengan bid'ah, yang dimaksudkan oleh Imam Nawawi, bid'ah yang tak tergolong bawah dalam perkataan kullu tu, semua tu adalah bid'ah yang jenis macam ni, iaitu bid'ah yang ada hadis. Itu sebut al-hadis waridah ni. Bid'ah yang ada hadis yang menyokongnya tapi dianggap bid'ah
Sebab ianya dianggap bid'ah dari segi bahasa. Ya. Hanya dari segi bahasa, tapi dari segi istilah dia tetap sunnah sebab dia dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi dengan kata lain, Imam Nawawi, kalau ada ibadah baru dalam Islam yang tidak ada nas, tetap dihukum bid'ah yang jijik oleh Imam Nawawi sendiri. Ya. Okey. Apa bukti dia? Nanti mesti abang tanya apa bukti dia yang Imam Nawawi rahimahullah membid'ahkan perkara-perkara yang tidak ada nas. Dan apa buktinya Imam Nawawi tidak menyokong bid'ah yang baik dalam agama. Jadi oleh kerana Ustaz Al-Fadhil itu dia sebut kena rujuk kitab yang muktabar daripada Imam Nawawi, kitab yang masyhur kan. Jadi saya pun rujuklah kitab Majmu' Syarah Muhadzab lil Syirazi. Saya diberitahu bahawa kitab Majmu' Syarah Muhadzab ni adalah kitab yang dipelajari oleh pelajar-pelajar PhD di Al-Azhar. Sekiranya mereka nak ambil PhD dalam bidang fiqh, tapi saya tak tahulah. Ada orang boleh confirmkan. Yang ni juzuk salis, maknanya juzuk salisa, juzuk ketiga, ya. Ni terbitan Maktabul Irsyad Jeddah, ya, Mamlukah Arabiyah Saudiyah, juzuk 3, page 557 kalau tak silap saya. Bagian ni, paragraf ke-10 ni, Al-Asharah, dimula dengan Asharah. Okey, kita paragraf ini. Okey, so saya besarkan paragraf dia. Solat maghrib bi salatul raqaib wa hiya 12 raka'ah tusalli baina al-maghrib wa isya lailah awal Jum'ah fi Rajab. Solat raqaib dia bermula Asyarah. Sebelum ni 1 sampai 9, dia sebab apa disebut Asyarah ni ialah sebelum ni Imam Nawawi menghuraikan jenis-jenis solat sunat, ya. Jadi dalam tu banyaklah Imam Nawawi sebut solat duha, solat ba'diyah, solat qabliyah, banyak beberapa jenis solat. Dan kebanyakan ni memang Imam Nawawi sebut banyak pahala sunat dan digalakkan, dilakukan. Jadi kaifiat dia Imam Nawawi teranglah, sebab dia kan alim, jadi dia Imam Nawawi kongsi ilmu dia. Tapi dalam para yang ke-10 ni, as-salatu ma'rufah ni, jadi dinamakan solat ni solat raqaib. Dia mula dengan as-salat ma'rufah, bi salatul raqaib, lepas tu dia sebut lagi wassalat, jadi fi Rajab. Lepas tu kemudian solatul lail nisfu Sya'ban, mi'at raka'ah, itu solat malam nisfu Sya'ban 100 rakaat, kan. Jadi apa kena dua-dua solat ni? Wahatan was-salatan bid'atan wa munkaran qabihatan, ya. Wahatan, kedua-dua solat ni bid'atan, dia adalah bid'ah. Bid'atan dia talib tu masa dua lah, sifat dia dua, kan. Munkaran, dia adalah mungkar, ya. Mungkar qabihatan, jijik. Jijik, ya. Jadi apa kata Imam Nawawi? Dua-dua solat ni adalah, kedua-dua solat ni adalah bid'ah
yang mungkar, bid'ah mungkar dan jijik. Qabihatan, susah nak translate lah sebab dia bid'atan wa mungkaran qabihatan. Bukan zakat dia mungkar, dia jijik. Dia bid'ah, dia mungkar, dia jijik. Ni solat ni. Ni bukan cerita pasal najis. Ni Imam Nawawi bukan cerita pasal najis. Dalam section ni, sebab syarah mazhab ni soal jawab, fatwa, macam fatwa. Orang tanya, Imam Nawawi jawab. Orang tanya, Imam Nawawi jawab. Jadi ni Imam Nawawi cerita pasal solat sunat, iaitu solat raghaib ni, solat raghaib dengan solat nisfu Sya'ban, solat lailah malam nisfu Sya'ban, solatul lailah nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, 100 rakaat. Dengan kata lain, siapa-siapa yang buat solat ni, dia telah berbuat perkara yang mungkar dan jijik, dia dapat dosa. Dia dapat kesesatan, mungkar ya, bukan fasik, mungkar. Dia sesat, dia jadi mungkar, dia boleh bawa kepada, lepas tu dia buat benda jijik. Ni solat, ni saya cerita bukan najis, bukan benda, bukannya dosa-dosa besar macam minum arak, main judi. Bukan, ni solat. Sekali lagi saya sebut, ni cerita pasal buat solat, pasal mengerjakan solat. Jadi sama taraf orang yang mengerjakan solat dua-dua solat sunat ni dengan orang yang minum arak, orang yang berzina. Sebab mungkar kan. Jadi bukan setakat tu Imam Nawawi tambah lagi, wala yuftara bi dhikrihuma fi kitab quwwatul qulub, qutul qulub. Dan jangan terpedaya kerana ia tercatat dalam kitab Qutul Qulub Abu Talib Al-Makki. Ini kitab tasawuf Ini kitab induk tasawuf, Qutul Qulub ni. Banyak kitab-kitab tasawuf lain dia jadikan rujukan jadikan kitab Abu Talib Al-Makki ni sebagai kitab rujukan. Dia tak ada sebut Abu Talib Al-Makki kat sini, saya yang tambah. Jangan terpedaya. Dan juga wa ihya ulumuddin, dan tercatat dalam kitab Ihya Ulumuddin oleh Imam Ghazali. Artinya kitab tasawuf ni banyak benda bid'ah, mungkar, jijik. Dia kalau ada dalam dan kitab tasawuf paling besar yang selalu orang sebut, yang selalu ustaz-ustaz masjid selalu sebut dengan bangga, dengan rujukan yang kebanggaan lah, ialah kitab Ihya Ulumuddin. Dan Imam Nawawi membuktikan bahawa Ihya Ulumuddin tu pun mengandungi amalan-amalan yang jijik dan mungkar. Yang ni kita sebut pasal amalan tau. Kita sebut pasal amalan, solat, zikir. Ini baru satu contoh, dua contoh lah. Banyak lagi dalam kitab Qutul Qulub dengan Ihya Ulumuddin. Sebab mereka masukkan amalan-amalan atau zikir-zikir atau doa-doa yang tidak ada nas yang sarih, yang jelas, ataupun tidak ada nas yang sahih daripada Nabi SAW. Sebab tu orang-orang tasawuf ni, kalau kita tengok macam Habib-Habib yang ceramah kat luar ni kan, macam ramai ustaz-ustaz yang kat luar ni, dia akan ceramah, dia akan cuba pertahan sungguh-sungguh penggunaan hadis daif. Bila kita sebut hadis ni daif, kita boleh pakai hadis daif kerana hadis daif ini adalah dalam Fadailul A'mal. Kemudian yang saya seronok tu,
bermati-matian dia cuba nak pertahan hadis palsu. Oh, dia kata ni bukan hadis palsu, ni sebenarnya hadis daif. Dia daif aja. Hadis daif kalau dia bercanggah dengan hadis sahih atau hadis hasan, hadis daif tu automatik jadi hadis mungkar. Seperti contohnya hadis Nur Muhammad, dia akan cerita lah, ulama dia akan cerita hadis Nur Muhammad ni bukan maudhu', bukan palsu, tapi daif. Hadis itu dia kalaupun dia daif, dia mungkar sebab dia bercanggah dengan hadis sahih yang lain, yang mana Allah SWT berkata perkara pertama yang dicipta oleh Allah SWT ialah qalam. Itu hadis Tirmizi, hasan sahih. Ada hadis lain kata perkara pertama dicipta ialah arash. Jadi kau nak buat, jadi jahat ni ustaz-ustaz ni, dia tak cerita bab hadis mungkar ni. Dia hanya sibuk cerita hadis ni daif, hadis ni daif boleh pakai, hadis ni daif boleh pakai fadailul a'mal. Fadailul a'mal itu dia mesti ada hadis sahih yang menyokongnya. Fadailul a'mal mana dia bukan boleh diamal hadis daif ni. Dia sekadar bila sebut fadailul a'mal ni, sekadar nak buat kita rasa seronok untuk buat amal ibadah. Tapi amal ibadah tu awal-awal dah ada hadis sahih yang menyokongnya. Jadi ustaz-ustaz ni dia tak cerita tau bab hadis mungkar ni. Dan banyak hadis daif ni, hadis palsu, hadis daif yang dalam kitab-kitab tasawuf terutamanya banyak bercanggah dengan hadis sahih. Satu. Yang keduanya, hadis daif nak buat apa amal? Sebab hadis sahih dengan hasan kita terlampau banyak yang kita tak larat nak amal pun. Misalnya contoh, saya baru jumpa hadis sahih dalam sahih Muslim. Malunya saya, bila kita masuk rumah, kita balik rumah, bila kita masuk rumah, kita kena baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bila kita baca a'udzu bikalimatillah ini, maka selama kita ada dalam rumah, kita akan terjaga dari keburukan yang turun dari langit dan keluar dari bumi. Ni hadis sahih dalam sahih Muslim. Yang ni pun kita tak buat. Yang kita sibuk nak buat hadis, nak amalkan hadis-hadis daif, hadis-hadis palsu ni. Kenapa? Hadis sahih ni banyak yang kita tak. Dan doa yang Nabi ajar pada Sayyidina Abu Bakar, doa yang setiap sahabat tu ada doa-doa khas. Punya banyak hadis sahih ni yang kita tak amal lagi ni. Banyak. Masa 50, kalau hayat kita 80 tahun tak cukup nak amal semua hadis daif, hadis sahih. Punya banyak Nabi ajar, yang tu kita tak buat. Yang kita sibuk, yang ustaz-ustaz ni pun sibuk nak cerita pasal hadis daif lah, boleh pakai hadis. Kan senang kalau cakap, jom kita ramai-ramai ambil hadis sahih. Tu yang saya baca tadi, a'udzu bikalimatillahi tammati, itulah pendinding. Jin tak boleh kacau kita, makhluk halus apa jadah semua tak boleh kacau kita. Kita dah dijanjikan. Lagi satu hadis sahih, bila kita nak tidur, kita baca hadis ni dalam Sahih Bukhari. Kita baca ayat kursi. Bila sebelum kita tidur, kita baca ayat kursi. Nanti Allah turunkan seorang malaikat duduk sebelah kita, jaga kita. Jin tak boleh masuk, sihir tak boleh masuk, apa saja makhluk lah tak boleh masuk. Itu hadis sahih. Ya Rabbi, banyaknya hadis sahih kita tak amal ya. Hadis sahih ni mana sah Nabi sebut. Hadis daif mana tak sah Nabi sebut. Hadis maudhu' mana confirm Nabi tak sebut, tapi orang kata Nabi sebut. Jadi kita ambil yang hadis yang sah Nabi sebut lah. Tengok lagi Apa sebab Imam Nawawi kata
Dan kitab Ihya Ulumuddin, Qutub, kita tasawuf ni buanglah. Janganlah tertipu mudah-mudahan. Orang sufi cerita-cerita pasal wali-wali ni, bila dengar karamat-karamat wali ni kita dengar, stop dulu, jangan percaya. Sebab tasawuf ni banyak sangat bohong dia. Kalau dalam kitab Qutul Qulub, yang kitab Ihya Ulumuddin ni pun ada bohong, maka kitab-kitab lain, kitab hikam lah, apalah, lagi teruk bohong dia. Kata apa lagi Imam Nawawi kata, wala bil hadis mazkur fihi ma fa in kullu dhalika batil. Dan hadis-hadis, semua hadis-hadis bil hadis yang sebut pasal mazkur ni, mana yang sebut pasal dua ni lah, solat raghaib dengan nisfu Syaban, semua hadis-hadis ni batil, maknanya dia palsu. Dia tolak, betul. Jadi tak sah, tak ada. Pokoknya amalan ni, solat dua ni, dia amalan dua solat ni, bila kita buat, kita melakukan perkara mungkar dan perkara jijik. Sebab solat ni Nabi tak ajar. Senang je. Nabi tak pernah suruh buat solat nisfu Syaban 100 rakaat, malam nisfu Syaban 100 rakaat. Nabi tak pernah suruh buat solat raghaib. Tapi malam nisfu Syaban memang para salafus salih kuat, dia lebih amal ibadah dia berbanding malam-malam lain. Tapi amal ibadah yang dilebihkan pada malam nisfu Syaban tu semua amal ibadah yang ada nas. Saya ada terbaca ada dalam website, dalam Facebook, Negeri Sembilan, apa ni, tarikat Ahmadiyah Jadi dia panggil, dia bawa dekat berapa ratus orang duduk, bersuluk lah, berkhalwat, lepas tu berzikir Allah. Jadi dia kata tujuannya sampai satu tahap nanti, bila dia bernafas pun dia akan sebut Allah. Kemudian saya cakap kat dia, benda ni Nabi tak ajar. Yang Nabi ajar, bangkit 1/3 malam dan beribadah. Itu dia khalwat yang Nabi ajar. Zikir Allah ni pun Nabi tak ajar. Jadi yang kau nak bermati-matian, buang masa, buat benda yang Nabi tak ajar, baik kau habiskan masa buat benda yang Nabi ajar. Bila buat benda yang Nabi tak ajar, itulah datang dia ni, wahatan bid'atan munkaran qabihatan, ikut Imam Nawawi. Jadi sia-sialah buat benda tu semua. Buat benda mungkar, Allah bencilah. Sama lah orang yang buat solat raghaib dengan nisfu Syaban ni, dia buat solat dua ni, Allah makin benci pada dia. Dia buat benda yang Allah benci ke dia. Buat apa? Lepas tu soalan balik, kalau betul dalam Islam ni ada bid'ah hasanah, kenapa Imam Nawawi tak hukum dua-dua solat ni sebagai bid'ah hasanah? Kenapa Imam Nawawi kata bid'atan mungkaran qabihatan, bid'ah yang mungkar dan jijik? Ini sebut tadi ni. Jadi di sisi Imam Nawawi, apa saja amal ibadah yang mana siapa buat tu confirm dapat pahala, yang mana siapa buat tu merapatkan diri dengan Allah, mana orang buat solat ni tak dapat pahala kan? Sebab tu orang kafir tak solat, sebab orang kafir tak dapat pahala, dan dia pun tahu dia tak dapat pahala, dan dia pun tak percaya. Orang yang solat ni, amal ibadah ni hanyalah orang Islam. Jadi ibadah yang di sini yang tiada usul dalam Al-Quran, hadis, dalam ijma', dalam qiyas, ataupun dalam amalan para sahabat dan tabi'in dan tabi'in, maka dia adalah bid'ah yang qabihatan mungkaran, jijik dan mungkar.
Termasuklah bid'ah ni lah yang dirujuk oleh, yang disebut oleh Nabi, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalati finnar, dan masuk neraka. Yalah, buat benda mungkar masuk neraka lah. Ni ibadah, amal ibadah yang bila kita buat kita masuk neraka. Dia amal ibadah tapi kita buat kita masuk neraka. Sebab amal ibadah ni manusia buat, bukan Allah suruh, bukan Nabi suruh. Manusia buat, kita buat. Manusia buat, lepas tu manusia tu kata ni daripada Allah, kan? Jadi ayat Quran dia ialah ni, fawailul lil ladzina yaktubuna kitaba bi aydihim thumma yaqulun hadza min indillah liyashtaru bi samanan qalila. Celakalah mereka yang menulis dengan tangan-tangan mereka kitab dan mengatakan ianya adalah dari Allah untuk dijual dengan harga yang sedikit. Ini daripada hadza min indillah. Orang yang buat, orang yang membuat solat raghaib, solat nisfu Syaban ni, dia tulis untuk buatlah solat raghaib nisfu Syaban. Sebab lepas tu dia tulis hadis tu kan. Dia orang ni dia tulis benda-benda ngarut, lepas tu dia kata ni daripada Allah. Sebab kalau dia kata bid'ah, kalau awal-awal dia kata oh saya yang suruh buat solat nisfu Syaban 100 rakaat, ni daripada saya, tak ada siapa akan buat. Tapi dia akan cakap solat ni Nabi yang suruh, Nabi sebut, suruh buat. Jadi orang akan buat lah, sebab orang nak dengar cakap Nabi, orang tak nak dengar cakap orang manusia biasa. Jadi orang yang menulis dengan tangan mereka ni, kemudian dia dakwa je daripada Allah, Allah kata celakalah. Ni hadis Nabi. Jadi orang-orang ni dia kena ingat, Nabi SAW berkata, ini hadis sahih Muslim ya, inna kadhiba alayya laisa kakadzib ala ahadin. Sesungguhnya yang berkata bohong ke atas nama aku, alayya ni atas nama aku, dia tak sama, dia tak macam cakap bohong atas nama orang lain ya. Man kadzaba alayya mu'tamidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang, sebab apa? Siapa yang berbohong atas nama aku, maka tempatnya telah sah dalam neraka. Jadi apa Nabi nak cakap? Kalau berbohong atas nama Nabi tak sama dengan kalau kita berbohong atas nama orang lain. Misalnya kalau kita kata Ahmad, kawan kita Ahmad, kita beritahu pada Ali, oh Ahmad itu dia cakap macam ni dan kita bohong, kita mungkin dapat dosa, itu dosa. Tapi kalau kita cakap Rasulullah SAW kata suruh buat solat raghaib 12 rakaat, jadi bila kita cakap macam tu, dia bukan setakat dapat dosa, tapi kita dah sahkan tempat kita falyatabawwa minan nar, dalam neraka. Kalau kita bohong atas sahabat lain, kita yang lain tu, kalau dia maafkan kita tak ada masalah. Tapi dalam kes berbohong atas nama Nabi ni, dia mengesahkan tempat dalam neraka. Sebab tu kita ulama, dia nak berhukum, nak bercakap tentang hadis, dia akan kata, dia akan sebut hadis ni sahih atau hadis ni hasan. Kalau da'if dia sebut hadis ni da'if, ya? Dan seboleh-boleh dia akan mengelak daripada beramal dengan hadis da'if, sebab hadis da'if tu kita tak tahu betul atau tidak tu. Dan apabila dia bercanggah dengan hadis sahih, maka confirm lah dia bukan daripada Nabi. Hadis Nur Muhammad tu confirm bercanggah dengan, tapi dalam kitab-kitab tasawuf semuanya mengambil Nur Muhammad, semua cerita pasal Nur Muhammad, tapi hadis Nur Muhammad ni semua bercanggah dengan hadis sahih.
Jangan main-main ya. Bab bid'ah ni dia berkait dengan bab berbohong kata nama Nabi SAW dan berbohong kata nama Allah SWT. Apabila kita mengajar bid'ah, melakukan bid'ah, maka kita berkata Allah SWT telah berbohong. Sebab Allah kata dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan agama kamu. Dan kita kata Nabi SAW tidak amanah sebab tidak menyampaikan agama. Dia kalau baca kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab Syazili, Syazili, kitab-kitab tasawuf ni banyak dia sebut, syekh-syekh tarikat ni akan sebut dia tidur, dia jumpa Nabi. Ada kalau dalam ceramah-ceramah Habib tu dia kata dia pergi ke Madinah, pergi ke kubur Nabi, Nabi keluar salam, salam, nak salam dengan dia. Itu bukan Nabi. Yang dia jumpa dalam mimpi itu bukan Nabi. Yang dia jumpa dalam mimpi itu adalah Iblis. Nabi SAW tidak akan memperkenalkan syariat baru, doa baru tak ada. Okey, lepas tu lagi apa lagi contoh bid'ah mungkar mengikut Imam Nawawi? Imam Nawawi mengharamkan beramal dan belajar ilmu mantik dan ilmu kalam. Sedangkan di Al-Azhar sekarang ni ilmu mantik, boleh kata semua tempat lah, ilmu mantik dia dekat asas, jadi usuluddin, asas kepada ilmu mantik, dan usul fiqh pun guna ilmu mantik. Sedangkan ilmu ni berasal dari falsafah Greek. Imam Nawawi antara ulama yang mengharamkan. Lagi satu Imam Ibn Salah. Tadi sebut pasal bertemu dengan Nabi kan. Imam Nawawi ialah antara ulama yang menolak boleh bertemu secara yaqazah. Malahan hadis bermimpi dengan Rasulullah SAW tu pun Imam Nawawi kata itu sekadar para sahabat je. Sebab sahabat dia yang kenal Nabi. Sebab sahabat dia yang bertemu dengan Nabi. Orang lain tak kenal. Orang lain tak kenal tubuh badan fizikal Nabi tu, sebab orang lain cuma baca daripada hadis. Syaitan dia tak boleh menyerupai Nabi, tapi dia boleh mengaku saya Nabi. Dia tak boleh menyerupai je. Ada banyak kes orang dia mimpi dia jumpa orang badan kulit hitam pakai seluar pendek, datang kat dia kata aku ni Nabi, kau kena ikut cakap aku. Ada. Jadi nak kata boleh percaya ke? Tu ada, sekarang ni ada aliran yang kata hukum rejam ni tak wajib kan, sunat. Imam Nawawi antara yang menentang. Kemudian amalan surah Al-An'am pada 27, ni pun salah satu amalan dia. Imam Nawawi pun antara yang mengatakan ni bid'ah, menolak dan menafikan. Ni pun lagi satu juga, terutama dipopularkan oleh puak-puak Syiah dan Habib-Habib ni. Seboleh-boleh mereka menolak ibu bapa Nabi di dalam neraka, sedangkan ada hadis sahih. Dan Imam An-Nawawi adalah antara ulama yang mengesahkan bahawa ibu bapa Nabi SAW adalah dalam neraka. Dan kitab Syarah Sahih Muslim jugalah. Kesimpulan, maka benarlah apa yang Ustaz Muhib tu kata. Imam Nawawi menghukum semua bid'ah adalah sesat. Sebab tu Imam Nawawi menghukumkan solat raghaib dan nisfu Sya'ban tu bid'ah mungkaran qabihatan. Kalau ada bid'ah yang baik, maka sudah tentulah Imam Nawawi menghukum dua solat tu bid'ah yang baik, bid'ah hasanah. Dan ni juga berarti bid'ah hasanah tu tak wujud dalam Islam. Dan penting nak panggil lah siapa pun, ulama mana pun, Imam Ghazali ke, Abu Talib Al-Maki ke, Al-Harith Al-Muhasabi ke, Abu Hasan Al-Asy'ari ke, kan, Al-Baijuri ke, kalau mereka nak kata amal ibadah ajaran mereka tu sebahagian daripada Islam, bawa nas. Mana kalam Nabi?
Mana dia daripada Nabi? Mana daripada Al-Quran yang sebut? Ha? Kalau tak ada nas, sorry, kita tolak. Walaupun awak ulama besar. Sebab saya tak mau masuk neraka. Awak boleh cakap apa saya, awak tulis apa saya, awak tolong bawa nas. Lepas tu yang lagi pelik, kalau amal ibadat awak ni, fahaman awak ni, ajaran awak ni betul, mestilah ada contoh dalam kita hadis. Mesti ada para sahabat yang buat. Mesti ada para tabi'in yang buat. Mesti ada para tabi'in yang buat. Misalnya sekarang ni sibuk Allah bila makan, Allah tidak bertempat. Allah bila makan. Yang heran ni tak ada seorang pun salafus salih yang kata Allah tidak tempat. Tapi puak-puak ni kata Allah suci daripada tempat. Kan? Selalu. Jadi kita tanya dia, tolong bawa saya cakap seorang salafus salih daripada 300 tahun pertama Islam. Tolong bawa saya seorang daripada salafus salih yang mengatakan Allah tidak bertempat. Bawa riwayat yang sahih lah. Riwayat daif tu banyak lah, riwayat palsu tu lagi banyak lah, kan? Jadi dia orang bawa lah riwayat. Dia bawa tengok sumber dia orang kitab Syiah, ataupun dia bawa riwayat tengok sumber dia orang hadis palsu. Jadi perkara agama dia kena ada nas, dia kena ada sanad, dia kena ada rujukan. Dia tak boleh orang tu cakap terus jadi. Itu bukan agama namanya. Kalau tidak, kita akan berpecah lah. Kalau kita tengok agama Kristian, kalau tengok di Amerika tu, walaupun sama ada Katolik atau Protestan, dia berpecah. Ada beratus ribu denomination mazhab. Dan dia berpecah tu sebab apa? Yang Methodist faham kenal Tuhan cara macam ni, yang Presbyterian kenal Tuhan macam ni, yang Katolik kenal Tuhan cara macam ni, kan? Baptist kenal Tuhan macam ni. Baptist pun pecah. Dia boleh berpecah. Dalam Kristian dia boleh pecah kerana masing-masing ada tafsiran ataupun kefahaman tentang zat Allah, tentang sifat Allah. Jadi disebabkan perbezaan tu pecah. Sedangkan para salafus salih dia tak ada perbezaan, tak ada percanggahan. 300 tahun ya Islam, tak ada percanggahan pun tentang sifat Allah, tak ada percanggahan tentang nama Allah. Kefahamannya sama, satu saja. Dia senang aja. Jadi bila kita buat benda baru dalam agama, kita masuk neraka. Itu je, habis. Betul Nabi cakap. Tak payahlah nak pertahan tu, nak kata ada bid'ah hasanah lah. Buang masa je. Dan tak payahlah nak pertahan hadis sahih, hadis daif. Boleh buat fadailul a'mal lah. Tu semua hadis sahih ni berlambat, kita tak buat lagi. Contohnya tadi tu, a'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Masuk je rumah kita, balik kerja, baca. Nabi ajar ni. Sahih pula tu dalam Sahih Muslim. Banyaklah zikir yang Nabi ajar daripada Sahih Muslim, daripada hadis sahih. Banyak sangat, kita tak lari kan. Kita sibuk nak amalkan hadis daif. Lepas tu ada hadis sahih pun nak pergi takwil. Nabi dah cakap ibu bapa dia neraka. Oh tak, kita lagi pandai daripada Nabi. Macam tu. Sebab nak pertahankan sangat Habib ni Habib ni contribution dia pada Islam kosong. Dia tak ada kitab dia yang kita boleh pakai. Dia tak ada
ilmu dia yang kita boleh kongsi. Jadi dia cuma jual kita dia keturunan Nabi. Tapi kalau ibu bapa Nabi SAW pun kerana tidak beriman boleh masuk neraka, duduk dalam neraka. Apa yang hebatnya Habib-Habib ni? Habib-Habib ni dah beribu tahun beza dia, jauh dah darah dia. Itu pun kalau betul lah dia orang keturunan Nabi. Kalau ibu bapa Nabi pun boleh masuk neraka, ini kan pula Habib-Habib ni yang keturunan Nabi ni yang mengakulah. Dah lah dia orang tak ada apa pun yang kita boleh manfaat dari segi ilmu, dari segi hujah, tarak, kosong. Jadi dia terpaksa jual. Dia nak kata dia hebat, dia jual lah. Dia keturunan Nabi, kan? Itu je lah yang dia boleh jual. Jadi orang jahil percayalah. Tapi orang yang mengaji, yang tahu, kalau ibu bapa Nabi pun tak beriman, kalau anak Nabi Nuh pun masuk neraka, bapa Nabi Ibrahim pun masuk neraka sebab tak beriman, apa halnya Habib-Habib ni? Lagilah tak pandang pun. Ni bapa darah Nabi Ibrahim, darah Nabi Muhammad SAW pun dalam neraka. Nanti kita cerita kemudian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.